السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung ayat yang berikutnya, yang mana ayat pada pagi ini adalah ayat yang kedua. Ayat yang kedua dalam nota yang bercetak berada pada muka surat yang ke-43, muka surat nombor 43. Manakala di dalam soft copy, tuan-tuan yang dapat PDF secara soft copy, tuan-tuan boleh lihat slide yang berada pada nombor slide nombor 81 dan 82. Jadi sesiapa yang belum dapat lagi nota secara soft copy PDF, insya-Allah nanti kita akan edarkan. Jadi kita bacakan pagi ni ayat yang kedua kembali sekali lagi, kemudian kita akan terus masuk kepada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal Qur'anil Hakim. Ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu sifatnya adalah Al-Hakim. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kepada terjemahan, dalam terjemahan bahasa Melayu biasanya sumpah dia akan terjemah dengan perkataan demi. Kalau jumpa dalam terjemahan dia kata demi, maknanya itu merujuk kepada sumpah. Ayat yang kedua, macam mana kita tahu ia adalah sumpah? Okey, tuan-tuan jumpa sebelum perkataan Quran, tuan-tuan jumpa huruf apa dekat situ? Ada huruf waw kan? Waw berbaris di atas. Wal Quran. Jadi kalau biasanya dalam Quran, kebanyakan sumpah Allah selalu guna huruf waw. Huruf waw Allah selalu gunakan untuk bersumpah. Okay. Huruf lain, kita kena catat, huruf lain yang kadang-kadang Allah gunakan huruf abjad tu digunakan sebagai sumpah adalah huruf ba. Huruf ba. Itu yang kita dengar perkataan billahi. Dan kadang-kadang Allah gunakan huruf sumpah adalah huruf ta. Huruf ta. Huruf ta tu Allah gunakan juga sebagai huruf yang berfungsi untuk bersumpah. Lepas tu kita dengar orang bersumpah, kadang-kadang dia kata wallahi dengan huruf waw, wa billahi dengan huruf ba, wa tallahi dengan huruf ta. Jadi huruf sumpah ni, tiga huruf itu selalu Allah gunakan untuk bersumpah. Okay. Apabila masuk sahaja bab sumpah, kita kena tahu pertama, kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Yang kedua, kita kena tahu dengan perkara apa Allah gunakan untuk sumpah. Yang ketiga, kita kena tahu perkara apakah yang Allah nak tegaskan melalui sumpah. Okay. Ayat kedua ni, mari kita lihat terlebih dahulu, kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah, salah satu tujuan dia adalah untuk membuat penegasan. Okay, sumpah digunakan untuk membuat penegasan. Okay, kena faham kat situ. Okay. Allah Ta'ala
Kalau dia nak membuat penegasan, salah satu cara dia guna kaedah apa? Dia guna kaedah sumpah. Okey. Allah kalau dia bersumpah, dia boleh bersumpah dengan apa sahaja yang dia nak sumpah. Jelas, faham tak? Allah Ta'ala, dia boleh bersumpah dengan buah. Contohnya dia bersumpah dengan apa? Dia guna sumpah apa? Watini wazaitun. Dia boleh gunakan buah. Allah boleh bersumpah dengan menggunakan tempat. Wahazal baladil amin, ataupun waturi sinin. Allah Ta'ala dia boleh bersumpah menggunakan masa. Wal asr, demi masa. Tetapi kalau kita tidak boleh menggunakan sumpah, melainkan bersumpah hanya dengan nama Allah saja. Allah sahaja yang boleh bersumpah dengan apa sahaja yang Allah kehendaki. Seperti mana ayat 2 Allah bersumpah dengan apa? Dengan Quran yang sifatnya hakim. Kalau kita nak bersumpah, tak boleh bersumpah macam ni. Contohnya orang mengatakan orang tak percaya kita dalam satu perkara. So kita nak menegaskan bahawa kita tak buat, maka orang gunakan sumpah. Tapi kita tak boleh bersumpah dengan wal Quranil Hakim. Saya tak buat. Tak boleh. Hanya Allah sahaja yang boleh bersumpah dengan apa sahaja. Kita tak boleh. Kita hanya boleh menggunakan nama Allah. Okey, dah jelas fungsi sumpah? Okey, dia ada sebab. Kenapa Allah nak bersumpah? Jawapannya nanti ada pada ayat nombor 3. Okey, jadi kalau tentang baca Quran, jumpa je tentang sumpah, mesti kena cari jawapan. Kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah dengan perkara apa? Okey. Dalam ayat yang kedua ni, Allah bersumpah dengan Al-Quran, yang Quran itu penuh dengan hikmah. Okey, sekarang kita ulas. Apa maksud hikmah? Apa maksud Al-Hakim? Kata para ulama tafsir, perkataan Al-Hakim boleh merujuk pada 3 sudut. Yang pertama, Al-Quran itu hakim merujuk kepada wisdom, iaitu kebijaksanaan. Okey, Al-Quran ini kata-kata siapa? Al-Quran adalah kalamullah. Allah Ta'ala ni, kalau dia berkata-kata, kata-kata dia itu penuh dengan hikmah, penuh wisdom. Dia bijaksana. Bijaksana tu macam mana? Allah Ta'ala kalau dia bagi nasihat, dia bagi nasihat dengan penuh bijaksana. Allah kalau dia nak bagi amaran, dia bagi amaran yang penuh dengan kebijaksanaan. Allah kalau dia datang satu cerita dalam Quran, cerita itu penuh dengan kebijaksanaan. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, Al-Hakim merujuk kepada muhkam, iaitu yang menetapkan. Yang menetapkan tu maksud dia apa? Ia mengandungi hukum hakam. Jadi Al-Hakim ni makna kedua, Al-Quran dia Al-Hakim, maknanya Al-Quran dia bersifat menetapkan. Sebab itu dalam Quran kita banyak jumpa apa? Kita selalu jumpa, okey, perkara ni wajib buat, perkara ni jangan buat. Contoh, Allah kata riba tak boleh, itulah Al-Hakim. Allah kata arak tak boleh minum, itulah Al-Hakim. Jelas. Allah kata kalau mencuri nak kena buat apa, itulah Al-Hakim. Allah kata kena sembahyang pada tiap-tiap waktunya, itulah Al-Hakim. Jadi makna Al-Hakim kedua apa? Yang menetapkan. Mudahnya kita kata Al-Hakim makna kedua adalah hukum hakam. Yang ketiga, Al-Hakim bermaksud hakim. Hakim, apa fungsi hakim?
Fungsi hakim, mungkin ada hakim kat sini. Hakim fungsinya adalah untuk memutuskan hukuman. Sebab itu Al-Quran dia menjadi hakim dalam sesuatu isu. Contoh kita berbalah dengan kawan kita dalam bab hukum ke dalam bab perkara, kita kata kawan kita kata A, kita kata B. Jadi siapa hakim yang boleh menyelesaikan antara A dengan B? Al-Quran. Contoh macam itulah. Jadi Al-Quran ni Al-Hakim, membawa maksud ketiga, dia jadi hakim. Okey, contoh ayat. Saya minta maaf ya sebab laptop saya tertinggal sebenarnya. Lepas tu laptop ni pula dia tak boleh berfungsi. Tapi tak apa tuan-puan. Qadarullah, sudah takdir Allah. Baik. Tuan-tuan cuba tengok dalam surah An-Nisa ayat nombor 59 muka surat 87 dalam Quran. Cuba tengok nota bercetak muka surat nombor 46 kalau slide PDF pada nombor 81. Okey, itu contoh. Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah kata jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasul. Sebab tu dalam sesuatu isu, bab-bab urusan agama, bab urusan ibadat dan sebagainya, bab hukum, kalau ada berbalah, maka jalan penyelesaiannya apa? Apa kata Quran? Macam tu. So Al-Quran menjadi hakim. Macam tu. Okey. Begitu juga kalau ditanya, kenapa hukum hakam, peraturan, undang-undang di dalam Quran itu dia sebut sebagai Al-Hakim? Antara jawapannya, hukum hakam yang Allah tetapkan. Contohnya macam orang mencuri nak kena buat apa, orang menuduh orang berzina nak kena buat apa, perempuan yang nusyus nak kena buat apa, hukum talak kalau cerai nak kena buat apa. Quran kalau dia letakkan hukum hakam tu, dia sangat bijaksana. Bijaksananya apa? Sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, minum arak. Allah kata tak boleh minum arak, diharamkan judi. Orang yang bukan Islam pun setuju bahawa arak ni bawa keburukan. Orang bukan Islam pun faham judi ni pun membawa keburukan. Maknanya Allah ni hukum hakam dia adalah Al-Hakim. Begitu juga segala hukum hakam di dalam Quran dia bawa manfaat kepada manusia. Bawa manfaat. Tidak ada mana-mana hukuman, peraturan Allah yang dia bawa keburukan. Tak ada. Nak masuk rumah kena buat apa, nak masuk bilik bapa nak kena buat apa, semua ada di dalam Al-Quran. Dia bawa manfaat. Allah tak bagi kita ngumpat, Allah tak bagi kita buat sekian-sekian. Untuk apa? Bagi manfaat. Dan hukum hakam dalam Islam dia bersifat adil. Yang ini kita nak tekankan tentang Al-Hakim. Jadi kalau kita baca Quran, wal Quranil Hakim, kita akan ingat tiga perkara tadi tu. Al-Quran sebagai hakim, Al-Quran mengandungi hukum hakam yang hakim. Allah tu sendiri adalah sangat bijaksana. Okey, jelas tentang ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan kalamnya, iaitu Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Okey, apa pengajaran dia? Okey, pengajaran dia, sila buka muka surat nombor 47. Kalau tuan-tuan ada PDF slide PowerPoint tu berada pada muka surat slide nombor 89. Okey, daripada ayat yang kedua ni, pengajaran pertama yang kita boleh ambil adalah keagungan Quran. Maknanya pengajaran pertama kita dapat belajar apa pada pagi ni? Al-Quran sangat agung. Kenapa sangat agung? Kerana Allah menggunakan Al-Quran itu sebagai sumpah. Kita kena faham begini je.
Apa sahaja yang Allah gunakan ia dalam sumpah, ianya sangat besar, dianya sangat agung. Jelas. Contohnya Allah bersumpah wal asr, demi masa. Maknanya masa tu penting tak? Kena faham macam tu je. Apa sahaja yang Allah gunakan dalam sumpah, ia merujukkan kepada kepentingan, keagungan yang ada pada yang digunakan untuk bersumpah. Jadi pengajaran pertama, Al-Quran ini sangat agung kerana Allah gunakan di dalam sumpah. Okay. Ambil maklumat tu dulu. Pengajaran yang kedua, secara tidak langsung Allah Ta'ala bukan sekadar mengangkat keagungan Quran, tetapi Allah memuji akan Al-Quran itu. Dia penuh dengan kehikmahan. Jelas. Al-Quran ini bukan sekadar agung, tetapi dia dipuji oleh Allah. Dia itu adalah Al-Hakim. Ini menunjukkan bahawasanya, ini menunjukkan bahawasanya siapa yang belajar Quran, dia akan dapat banyak apa? Dia akan dapat banyak wisdom. Dia akan dapat banyak hikmah. Dia akan jadi orang yang bijaksana. Sebab tu siapa yang nak jadi orang yang bijaksana, dia belajarlah Quran. Dia fahamlah Quran. Sebab apa? Sebab Allah mengiktiraf bahawa Quran itu penuh dengan hikmah. Jadi kalau nak jadi seorang yang berjaya, bijaksana, berjaya dunia dan akhirat, ianya ada pada Quran. Jelas tuan-tuan? Okey. Kita tengok kepada tindakan selepas tadabbur, muka surat nombor 48. Muka surat nombor 48. Hasil daripada kita dapat pengajaran yang dua tadi, maka kita kena tunaikan dalam bentuk tindakan. Tindakan yang pertama, kita kena mengagungkan Al-Quranul Karim. Kalau Allah sendiri mengagungkan Quran dengan gunakan dalam sumpah, maknanya kita kena buat apa? Maknanya kita kena agungkanlah Al-Quran itu. Nak agungkan Quran tu macam mana? Kita kena tunaikan hak-hak Al-Quran. Okey, tuan-tuan tahu tak apa hak-hak tanggungjawab kita kena buat dengan Quran? Kita ni banyak tahu tanggungjawab. Banyak sangat tanggungjawab. Tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan manusia, tanggungjawab kita dengan Quran. Jadi tanggungjawab kita dengan Quran, yang salah satu, yang pertama, sudah tentulah kita kena buat apa? Kita kena membaca Quran. Itu hak Quran. Kalau kita betul-betul kata agungkan Quran, muliakan Quran, apa kita buat dengan Quran? Nombor satu, kita kena baca Quran tu. Sebab itu perkataan Quran, dengan perkataan Quran kan ejaannya qa ra a alif nun. Tu yang bunyinya Quran. Tetap faham begini je. Okey. Selepas huruf Quran, dalam huruf Quran tu jumpa tak alif nun? Susah saya nak terang secara verbal. Kalau tulis senang. Okey. Dekat Quran ada tak jumpa alif nun? Kan dia punya Quran. Dia kata. Okey. Dalam bahasa Arab, kalau ada huruf alif dengan nun, dia merujuk kepada bersangatan. Maknanya Quran tu apa? Orang kata, apa makna Quran? Quran dia ada qara'a, baca. Tapi nak kena baca berapa kerap? Ditambah alif, ditambah nun. Quran. Maknanya kena baca banyak. Itu maksud dia. Tuan-tuan jelas? Maknanya, cara kita mengagungkan Quran, kita tunaikan hak Quran, maknanya kita kena baca banyak. Kita kena baca banyak dia. Okey, itu tindakan pertama. Kalau kita tak baca Quran, kita banyak baca benda lain, maknanya nilai keagungan Quran itu tidak dimanfaatkan. Sedangkan Allah bersumpah dengan Quran.
Okey, jadi kita kena agungkan Quran dengan tunaikan hak. Nombor satu adalah baca. Okey, tindakan yang kedua, last kali pembelajaran kita pada pagi ini, kita kena beriman, percaya dengan yakin, membenarkan Al-Quran itu dengan kita tunaikan segala titah, perintah, hukum hakam di dalam Quran. Jangan kita hanya kata Quran itu hakim. Kita tahu dah makna hakim tadi. Tiba-tiba realiti hidup kita langgar hukum hakam tu. Tuan kata riba tak boleh. Ada kisah dia langgar. Quran kata kena buat begini, kena buat begini, tapi dia langgar. Quran kata jangan ngintip-ngintip kesalahan orang, la tajassasu. Quran kata la yaghtab, jangan mengumpat, tapi real kita langgar. Maknanya apa yang kita sebut wal Quranil Hakim tu, dia tak sama dengan tindakan kita. Jadi itu yang hidup kita kadang-kadang dah banyak baca Quran, tapi kenapa kita masih lagi berada dalam keadaan yang tidak benar? Jawapan dia adalah tindakan itu tidak ada selari dengan apa yang dibaca. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan jelas untuk pengisian pada pagi ini, sebab kita pun dah sampai kepada waktu yang telah ditetapkan. Okey, jadi insya-Allah besok kita akan masuk kepada ayat nombor 3. Dan ayat nombor 3 ni tentang apa? Kita akan bincangkan insya-Allah pada keesokan hari. Moga-moga Allah bagi berkat, Allah bagi kita rahmat pengisian pada pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.